Apa dah jadi dengan bumi ni kita ni? Saya dah berapa bulan dah saya tak sentuh pasal perkara-perkara yang berlaku. Betul tak perang Ukraine dengan Rusia? Betul tak perang Ukraine dengan Rusia? Ingat balik live saya 3 minggu sebelum perang. 3 minggu sebelum perang Rusia-Ukraine, orang tanya pada saya, apa pendapat tuan? Waktu tu mereka masih konflik lagi. Saya bagi tahu bahawa ikut pandangan saya, ikut saya punya pendapat, perang akan berlaku dalam 2-3 bulan. Kan? Dia letup sana bom sini apa semua ni. Lepas tu mereka akan slowkan sikit perang tu. Kan? Mereka akan slowkan. Lepas tu propaganda akan jadi macam-macam jenis propaganda. Dan yang paling besar akan berlaku ialah perang ekonomi. So apa yang saya cakap, yang saya jangkakan 3 minggu sebelum perang tu berlaku. Betul. Okay? So far tekaan saya betul lah. Tapi itulah yang kata, yang kan saya bagi tahu dah, benda yang paling menyusahkan, yang paling memeningkan kita bukan pasal perang tu. Perang tu memang orang akan perang. Perang tu memang orang akan mati, orang akan apa semua, memang. Bom sana, bom sini, lepas tu propaganda sana, propaganda sini, main media, main apa semua, kita dah tahu dah. Tapi yang akan masalah lebih besar ialah perang ekonomi. Tengoklah apa berlaku. Lepas tu menurut jangkaan saya, sebelum bulan 12 ni, hari tu saya dah bagi tahu dah, saya dah agak dah bahawa duit kripto akan jatuh. Saya bukan cakap ni, saya cakap kosong. Adalah beberapa saya punya connection saya pun takkan nak buka connection saya kan. Saya takkan buka. Yang memberi saya input kan. Jadi kripto akan jatuh. Lepas tu masalah yang paling besar ialah makanan. Saya dah cakap benda ni 2 bulan lepas ni. Kerana sebab itu orang tengok kenapa saya banyak pergi sekarang ke arah industri makanan. Ke arah industri makanan, minuman. Lepas tu jelas kita kena balik tau. Kita kena balik semula kepada kehidupan zaman dulu. Siapa yang duduk kat rumah flat, siapa yang duduk kat rumah apartment, kita tak boleh kata apalah. Tapi kalau siapa yang ada tanah, tak kira lah tanah kecil, mulalah bercucuk tanam. Dengarlah pendapat saya. Mulalah bercucuk tanam. Tak payah banyak, tanam sikit, walaupun cili. Cukup lah. Pokok cili senang yang boleh tanam dalam pasu je. Cuba dapatkan maklumat daripada Fama, daripada Nafas, berapa ratus, bukan, sebab saya tahu jumlah sebenar. Berapa jutakah duit yang kita keluarkan untuk import cili. Okay? Itu baru cili. Sekarang ni kita ada masalah dengan kacang soya dan juga jagung. Sebab kacang soya dan jagung, negara pengeluar terbesar di dunia je adalah Rusia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine. Tu kawasan tu. Orang kata, aku bukan nak makan jagung. Salah. Jagung adalah makanan utama yang diletakkan dalam dedak makanan. Dedak ayam, dedak itik, dedak macam-macam dedak. Kalau makanan itu jadi mahal, makanan ayam tu, untuk dedak ayam tu jadi mahal, automatik ayam tu jadi mahal. Bila ayam tu jadi mahal, automatik harga transport ayam tu akan jadi mahal. Harga transport ayam tu jadi mahal, dekat kilang ayam akan jadi mahal. Kilang ayam jadi mahal, dia akan berangkai. Okey? Jadi siapa-siapa yang ada tanah tu tanamlah walaupun sikit. Okey? Cuba kalau kita tengok keadaan keliling kita ni, negara kita ni, saya tak mau cakap, kita jangan cakap bab politik lah. Kita kena tengok pada diri kita lah. Kita rakyat, kita kena jaga diri kita. Kalau kita tengok Thailand dan Indonesia sebelah, Thailand dan Indonesia sahabat baik kita. Tapi Thailand dan Indonesia pun mula
tutup mereka punya sempadan daripada ekspor barang-barang mereka. Masalah tu. Kita punya beras pun banyak bertalian, kita punya macam-macam benda, sayur-sayur pun banyak bertalian, macam-macam. Kan? Ayam pun macam-macam benda. Kenapa? Kerana negara-negara sekarang di dunia, saya cakap macam orang politik lah dah. Tapi negara-negara di dunia sekarang ni, semuanya mereka nak conserve mereka punya makanan. Mereka nak pastikan rakyat mereka dulu cukup. Mereka nak ada simpanan 2 tahun, 3 tahun. Jadi tolonglah, bermulalah. Mulalah buat sesuatu. Tanamlah benda-benda yang mudah-mudah. Tanamlah benda yang mudah-mudah. Kan? Belalah benda yang mudah-mudah. Yang sementara masih awal. Sekarang bulan 5. Saya punya jangkaan, saya buka di Nujum Negara. Saya punya jangkaan by bulan 12 nanti barang-barang kita jadi mahal. Barang-barang makanan jadi mahal. Sebelum bulan 12. So kita ada beberapa bulan buat apa yang patut, kan? Jaga komuniti kita sendiri, jaga kita punya jiran-jiran kita sendiri, jaga diri kita sendiri. Macam saya bukannya orang yang boleh mengubah negara. Jadi saya buat takat mana saya mampu untuk diri saya dan keluarga saya juga. Okay. Kalau orang tanya food security, kalau saya tanya balik soalan ni dah lama dah saya tanya. Tak kisah pada mana-mana kerajaan kita, food security kita ni cukup ke? Beras kita berapa lama boleh tahan? Sebenarnya saya tahu jawapan, tapi saya saja nak tanya. Diam-diam, kita buat tak tahu je. Cukup ke beras kita? Berapa lama? Okay? Jadi tu pendapat. Okay? Ni sambil-sambil lah. So sementara apa yang berlaku kat dunia ni, kita tengok harga minyak makin mahal. Minyak makin mahal, automatik semua barang akan mahal. Ringgit Malaysia jatuh, automatik barang-barang semua akan mahal. Sebab barang kita, majoriti barang-barang kita, makanan-makanan kita adalah import. Kita punya daging lembu pun import, kita punya ayam pun majoriti import. Kita ni import. Kita adalah negara pengimport. Okay? Jadi semua benda akan jadi mahal. Fikir-fikirkanlah ya. Memang simpati. Memang kita simpati pada orang-orang yang susah. Tapi sebelum kita nak simpati pada orang susah, kita pun kena simpati pada diri kita sendiri. Manusia memang bersikap macam tu. Manusia dia sentiasa survival mode. Manusia sentiasa ada sifat penting diri sendiri. Okay? So dia akan lepaskan diri dia dulu, baru dia tolong orang. Jadi kita pun kadang-kadang kita kena buat macam tu. Okay? Jadi perkara apa lagi kita nak sembang selain daripada raya, daripada perang itu. Perang tu ialah okey. Saya nak baca komen daripada Ahmad Yasir. Thailand dan Vietnam buat pertanian mereka 10 kali ganda lagi maju berbanding Malaysia. Ya betul? Bendang sawah pun ramai orang jual tuan, orang buat rumah habis. Yalah. Sekarang ni bukan masa untuk kita, sekarang ni, zaman ni dan zaman anak kita, bukan zaman kita mengeluh, bukan zaman kita komplain, bukan zaman kita bukan zaman kita mencari salah, tak guna. Zaman sekarang adalah zaman di mana kita mencari jalan untuk diri kita. Okay? Untuk diri kita. Daripada Muhammad Hakim, perang akan datang. Perang akan datang ni, kalau ikut apa yang saya baca, saya baca buku-buku, saya baca strategi-strategi, saya tengok perang akan datang ni tak lain dan tak bukan mengenai makanan. Mengenai makanan. Muzaffar Mazlan, sembang malam Lailatul Qadar tuan. Malam Lailatul Qadar tu kan, itu kan hak milik Allah, mana saya tahu. Okey. Kita kena balik pada zaman di mana macam mana kita punya atuk nenek moyang kita lah ya.
Sebab itu saya setakat mana saya boleh buat, saya bukan dikenali oleh 35 juta rakyat Malaysia, tak. Saya mungkin dikenali hanya dalam hanya sikit sajalah rakyat dalam golongan rakyat Malaysia yang kenal, tak sampai sejuta pun kenal saya. Jadi apa yang saya boleh buat adalah saya memberi ilmu, apa yang saya boleh tahu saya kongsikan, apa yang saya boleh tahu saya tunjuk apa yang perlu dibuat. Sebagai contoh, macam saya buat apa, tuan hutan tu saya tunjuk, ni untuk ubat luka tak payahlah dah sampai pergi ke farmasi, benda ni tepi rumah saja kan. Ubat batuk tak payahlah nak sampai cari masuk susah-susah, benda ni mudah saja. Sampai tahap tu kan. Saya ajar. Lepas tu kalau ubat-ubatan tepi-tepi kampung ni, kita kena balik kepada tu kan. Kalau ubat sakit mata apa dia, kalau ubat ulcer apa dia, benda tak payahlah kerana ulcer sikit, ada pecah sikit buat ulcer ni, dah nak naik kereta sampai 20 minit kan, 15 kilometer nak pergi ke farmasi semata-mata nak beli ubat ulcer. Sedangkan ubat ulcer turun-temurun kita dah ajar lah, pokok tu tepi rumah je pun. Ada kat semak-semak je, tepi tu je, dekat je. Jadi itu takat level saya. Apa yang saya tahu saya bagi kan. Saya bagi apa saya bagi tu supaya orang sedarlah bahawa macam mana pun kita lama-lama kita kena balik kepada zaman dulu, zaman kita punya atuk, zaman moyang kita. Okey, kita baca soalan . Soalan ni daripada Au Hanif. Salam tuan, sekira daun ganja boleh buat ubat dan keberkesanannya tulen, boleh membantu dalam perubatan moden, kenapa pakar-pakar tak membuat kajian-kajian yang sepatutnya? Harap tuan boleh bagi pandangan. Okey. Daun ganja ikut ini saya bercakap melalui rujukan yang saya belajar dengan guru-guru herba lah. Betul-betul saya bukan belajar dengan mat ganja, mat pit, taik dadah pun tidak. Saya betul-betul berguru dengan tok-tok guru yang pakar kayu lah. Ganja ni ada banyak jenis. Ganja ni dia bukan satu jenis pokok. Dia adalah banyak jenis ganja. Waktu bila tok guru cakap macam tu, bila kita pun carilah maklumat dalam internet lah apa semua kan. Memang betul, rupanya dekat dunia ni ada banyak jenis ganja. Ada ganja yang boleh ada jenis-jenis ganja, spesies dia yang boleh dijadikan ubat. Okey, cuma ubat tu dia kena buangkan dia punya THC, kalau tak silap saya THC. THC tu yang benda yang memabukkan lah. Dia kena extract benda tu keluar dulu. Lepas tu dia jadi cannabinoid oil ataupun panggil hemp oil. Kemudian daripada situ yang ada nilai perubatan. Dia sebenarnya dalam mana-mana bidang pun dia sentiasa ada pecahan school of thought. School of thought ni maksudnya, contoh dalam bidang kedoktoran sekalipun kan, sentiasa ada orang yang dia punya school of thought dia ke arah ni. Dia suka 100% modern medicine saja. Ada pula school of thought daripada doktor-doktor ni yang menggabungkan di antara tradisional punya modern dan tu. Ada pula yang macam ni. So dia tengok kepada grup mana. Jadi kalau pendapat saya, apa saja yang diklaim oleh ilmu-ilmu orang zaman dahulu, oleh kitab-kitab perubatan zaman dahulu kan, contoh kitab-kitab perubatan zaman dulu ada menulis mengatakan bahawa ganja ni jika dibuat sekian-sekian bagus untuk merawat ataupun memulihkan penyakit sekian. Okay. Kalau ada dalam kitab-kitab lama tu, why not? Kita ada teknologi dah sekarang, kita dah ada tu, kita buat kajian. Yang tak bagusnya ialah jika kita ni sebagai orang yang pengamal perubatan moden ataupun tradisional, kita tak kita duduk dengan kita punya pemikiran je, kita tak kembangkan. So contoh macam ketum lah. Berapa banyak negara dah di dunia ni yang berada di tropika lah, yang mengkaji tentang ketum. Jadi kita ni jangan kita ni
mengekalkan school of thought yang sama je. Kita kena perbagaikan. Lepas tu kita tengok lah situ pro dia apa, con dia apa. Kan? Dia kena buat lah. Contoh macam apa yang saya dengan Tok Guru saya kan, kami selalu tunjukkan akar kayu ni. Sebagai contoh, ada akar kayu yang mengikut ilmu orang lama, ilmu purba. Satu daun yang saya pernah tunjuk dulu, apa orang panggil tu, daun astagfirullahalazim, daun urat emas. Ingat tak dulu 2 tahun lepas saya pernah tunjuk kat dalam Facebook, saya jumpa dekat tengah-tengah kat puncak Gunung Jerai tu. Dia macam lumut dia tinggi ni. Tapi dia daun dia cantik, urat dia macam urat emas. So nama dia daun urat emas. Kalau ikutkan ilmu zaman dulu, daun urat emas ni bagus untuk kesihatan jantung. Bagus untuk merawat orang yang ada sakit jantung. Itu ilmu orang zaman dulu. Dan orang zaman dulu punya ilmu, dia kata macam tu. Jadi kita ni orang zaman sekarang ni, kita ada tu, kita kajilah benda tu. Betul ke? Kalau betul kan bagus. Kalau betul kan bagus. Kita kena kajilah benda ni. Takkan kita nak suruh orang kampung tu kaji. Orang kampung tu tak ada makmal. Kan? Orang kampung yang cari akar kayu tu, diorang tak ada makmal. Kan? Diorang tak ada tu. Jadi orang yang ada makmal, kajilah. Kan? Buat satu thesis ke apa ke whatever kan. Kan benda jadi satu kebaikan. Jadi kita hidup ni, kita tidak boleh jadi parrot atau parrot. Parrot ni burung kakak tua. Apa yang dia ajar, yang tu je dia sebut. Jadi otak kita tak berkembang. Sepandai mana pun kita, kalau kita hidup kita macam burung kakak tua, kan? Yang mana dia ajar, yang tu lah dia ni, dia tak berubah. Kalau kita ajar burung kakak tua tu hello, dia pun cakap hello, itu je. Kan? Kalau kita ajar burung kakak tua tu, engkau bodoh. So burung kakak tua tu pun cakap kau bodoh, itu je lah. So sampai bila pun burung kakak tua pun dia tak tahu apa dia cakap. Dia tak tahu apa yang dia ajar tu je. Jadi kita ni orang zaman yang lebih maju kan. Setiap sekali orang tu kita kena kaji lah. Sebab tu saya kata setiap perubatan moden dan perubatan tradisional dia kena saling melengkap. Saling melengkap. Objektif kita adalah untuk sihat. Dia kena saling melengkap, bukan saling melingkup. Bukannya yang orang yang pakar ilmu, pandai ilmu herba ni, dia pergi kutuk doktor-doktor. Bukannya doktor-doktor ni pula pergi kutuk orang yang pakar akar kayu ni. Itu tak betul lah. Dua-dua bodoh nama dia. Dua-dua tu bodoh. Bahasa dia dua-dua tu tak reti. Kan? Kalau orang tu dia pandai, dia akan saling melengkap. Dia akan cari di mana titik persamaan. Dia tak cari titik perbezaan. Okay? Okay. Okey, saja baca komen malam-malam ni sembang lah. Nama pun sembang. Jangan serius sangat. Puk minum. Minum air kosong selamat Hari Raya kepada semua sahabat-sahabat yang bagi ucapan selamat Hari Raya ya. Maaf saya batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sebut Fitri tu banyak kali sikit. Okey. Kejap bagi saya baca komen. Okey, ada orang tanya ni. Angah Hasan, tuan boleh jelaskan kelebihan mandi embun? Mandi embun ni amalan orang-orang tua zaman dulu yang mereka amalkan untuk kesihatan kulit, kesihatan saraf, nafas. Cuba kita bangun subuh. Bangunlah sebelum subuh, solat sunat 2 rakaat. Kita bangun subuh kan, cuba kita keluar. Lepas tu kita tarik nafas. Oh, segar je rasa, lapang je rasa dada kan. Sebab oksigen tu fresh, pure. Tak ada asap motor, tak ada asap kereta lagi. Kan? Sebelum subuh tu keluar kejap kat rumah, tarik nafas. Kena pula ada pokok-pokok ada kebun kat situ kan. Kita lalu bawah tu. Air embun tu menitik je, kena kat kita ke sejuk, segar je. Biarkan dia meresap. So mandi embun ni dia ada amalan dia. Kalau orang zaman dulu ni, apa pun yang orang Melayu buat ni, orang Melayu ni dia ada amalan adat yang digabungkan dengan amalan yang agama. Contohnya amalan adat dia buat mandi embun. Amalan adat tu adalah amalan yang saja berjalan dekat embun, tapi bila
dia masukkan dengan unsur-unsur agama tu, dia adalah selawat, dia ada baca-baca ayat-ayat Quran dia, dia buat senaman, lepas tu sambil-sambil tu dia berzikir, macam tu. Itu kena belajar. Jarang dah orang boleh pandai mandi embun sekarang ni. Saya pun baru tengok 2-3 kali je. Okey. Okey, banyak tanya tentang kes HFMD. Minta maaf, bab tu saya tak tahu. Ini adalah salah satu dia antara penyakit zaman sekarang ni, memang banyak yang pelik-pelik banyak pelik-pelik. Sebab tu saya kata ada penyakit, ada sakit-sakit yang memang ada dalam moden dan tradisional. Ada sakit yang ada di zaman, yang wujud di zaman moden je, dan hanya ubat-ubat moden saja boleh selesaikan. Ada pula penyakit yang tak ada, yang zaman moden ni tak boleh nak selesaikan. Tak ada. Dia apa yang ilmu tradisional je boleh selesaikan. So HFMD ni salah satu penyakit yang moden lah. Kalau kita tanya kita punya mak, kita punya nenek, mak atau nenek kita tanya, waktu zaman dia orang tu ada tak ni sakit macam HFMD ni? Tak ada. Zaman dia orang tu ada ke sakit macam COVID? Dia orang tak ada. Sebab tu sakit-sakit moden